universiti, menswastakan hospital, semua diswastakan. Sedangkan kalau membina hospital itu sendiri, sekolah itu sendiri, universiti itu sendiri, belanjanya adalah jauh lebih murah daripada diberikan kontrak kepada syarikat-syarikat kroni. Menteri Kewangan bila kita tanya di dalam parlimen, dia akan ada jawapan dia lah. Dia akan jawab bahawa selain daripada Rosmah Sugong, dia akan jawab bahawa kalau kerajaan membina sendiri lebuh raya ini, contohnya kerajaan terpaksa menanggung hutang kerana kerajaan perlu pinjam wang, dia tanggung hutang, dia punya hutang sekarang sudah terlalu tinggi, jadi tidak boleh. Jadi cara dia ialah dia lantik kontraktor pinjam wang. Dia cakap itu swasta punya hutang, tak apa, bukan hutang kerajaan. Kemudian kerajaan sewa balik daripada swasta. Kalau sekolah begitu, hospital begitu, kalau lebuh raya yang sewa balik itu adalah rakyat. Kutip tu dia kata, tiap-tiap hari kutip tu. Nampak bunyi okey lah. Itu kalau ada budak-budak perkasa tadi, dia percayalah. Tapi ada, kena tengok lebih dalam daripada itu. Kita tengok syarikat ini sebenarnya siapa pemilik syarikat ini? MRCB ke? Projek Lebuh Raya Utara Selatan ke? PLAS ke? Semua syarikat-syarikat yang dapat projek konsesi ini kebanyakannya syarikat kerajaan juga, bukannya syarikat swasta. Ini adalah syarikat yang sahamnya dimiliki oleh kerajaan, oleh rakyat. Kalau projek Lebuh Raya Utara Selatan contohnya 100% milik rakyat. Kalau MRCB ada peranan yang besar, baik daripada khazanah, KWSP dan lain-lain. Jadi kalau dia kata itu syarikat swasta pun tak betul. Dia sama saja seolah-olah itu adalah milik kerajaan, tetapi oleh kerana dia dijadikan syarikat, dia tidak perlu jawab di parlimen. Dia jawab kepada Perdana Menteri dan Rosmah Mansur. Itu biasa. Kemudian pinjaman. Kalau kerajaan kata pinjaman ini perlu diambil untuk mengurangkan beban hutang kerajaan, pun tak betul. Sebabnya apa? Yang bagi pinjaman kepada syarikat-syarikat ini pun kerajaan juga. Kan? Ambil contoh satu lebuh raya di Kuala Lumpur. Ambil lebuh raya Putrajaya Max, Maju Expressway. Belanja dia 1.1 bilion, saya rasa. 1.1 bilion. Syarikat ni orang Johor punya lah, dan saya pusat. Orang Muar, orang Batu Pahat dia. Ya. Dia orang Batu Pahat, dia tinggi aku friend. Dan saya pusat. Ini Maju Expressway, dia dapat concession. Dia hanya perlu cari modal 60 juta saja untuk mula. 900 juta kerajaan bagi grant. Maksudnya tak payah bayar. You ambil, you pergi buat sendiri. Jadi mana logik dan rasional kerajaan cakap kita perlu beri syarikat swasta untuk membina projek-projek infrastruktur ini untuk mengurangkan hutang? The fact of the matter is, most of the privatization projects in Malaysia are actually funded by government. It's run by government-linked companies, owned publicly, either by government investment agencies or directly by government. It is also funded by government banks, whose seed capital is provided by government. Jadi sebab itu saudara-saudari, seperti yang saudara Tony Puas sebut tadi, perswastaan kalau di negara lain masuk akal. Untuk mengurangkan belanja, kerajaan swastakan pembangunan ataupun sekolah dan lain-lain kerana harganya itu lebih rendah, pinjamannya lebih rendah dan risikonya itu dengan syarikat swasta. Tetapi tidak di Malaysia. Perswastaan digunakan untuk memberi projek kepada kroni-kroni kerana kerajaan ada kuasa penuh untuk tentukan bank ini bagi pinjaman kepada bank itu. Konsesinya 40 tahun, kutipannya berapa dan lain-lain. Sebab itu saya banyak tumpukan untuk kaji projek-projek perswastaan seperti ini. Saya pernah tengok contohnya projek perswastaan UITM, yang mana kalau bina
kos untuk membina satu kampus di Pasir Gudang, kosnya hanya 300 juta. BN kata itu rugi kalau 300 juta. Kita kasih sama kita punya kroni, kos dia boleh naik 5 kali ganda, 1.5 bilion. Sebab yang tanggung itu akhirnya adalah rakyat, bukan kerajaan. Sebab itu dalam isu EDL ini, walaupun isu ini adalah isu mungkin isu orang Johor sahaja, tetapi kita mesti lawan dan tetap, kerana prinsipnya itu prinsip gila UMNO Barisan Nasional yang gunakan penswastaan untuk beban dan kutip cukai daripada rakyat. Dan cukai ini bukan kembali kepada kerajaan, tetapi diakihkan kepada syarikat-syarikat, kerana syarikat ini tidak perlu menjawab dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Kalau kerajaan, menteri macam mana pun dia kena jawab juga. Syarikat curi lembu dia kena pergi Parlimen juga. Kalau syarikat swasta, dia tengok Syed Mokhtar boleh satu semua, dia tak perlu jawab dengan sesiapa. Sebab itu saya seru dan saya percaya bahawa kalau isu ini EDL kita terus maklumkan kepada rakyat dengan kenaikan sampai 4 kali ganda, dia akan memfokuskan kebencian rakyat ini kepada perangai UMNO Barisan Nasional yang menswastakan projek-projek rakyat semata-mata untuk bagi keuntungan kepada beberapa orang. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak bidas mengenai dasar makroekonomi UMNO Barisan Nasional ini ialah kecenderungan mereka untuk mengenakan cukai ke atas orang yang tidak ada pilihan lain. Kalau nak kenakan tol, sebaiknya kita kenakan tol kalau ada pilihan lain, supaya kalau saya tak mahu bayar tol, tak apalah, saya bolehlah ambil jalan lain, ataupun saya tak ambil jalan, saya guna bas dan lain-lain. Kalau di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, sebahagian besar daripada jaringan lebuh raya dan jalan itu semua ada tol. Belok kanan tol, belok kiri tol, turun bawah masuk terowong pun kena. Jadi akhirnya konsep bahawa kamu hanya bayar tol kerana kamu buat pilihan nak lalu jalan itu, sekarang ini sudah tidak terpakai. Kerana hampir semua jalan-jalan baru dan lebuh raya yang menjadi kegunaan utama rakyat sememangnya dibina melalui penswastaan yang akhirnya kena tol. Itu yang berlaku di Kuala Lumpur. Dan yang orang lagi marah ialah sepatutnya kami bayar tol, kami dapat lalu lebuh raya, dah bayar tol tu tak adalah jam. Selalunya taklah kena bayar tol, lebih jam daripada jalan biasa yang tak ada tol. Perkara yang sama berlaku di Johor. Di Johor Bahru ini di CIQ dan EDL. Dengan menaikkan tol sampai 4 kali ganda bagi sesiapa yang keluar masuk Singapura, ini sebenarnya menghukum semua orang, tidak mengira latar belakang dan tidak memberi pilihan kepada sesiapa. Kita tahu bahawa kita ada ramai rakyat kita yang bergantung kepada keluar masuknya trafik ke Singapura dan Johor Bahru melalui CIQ itu. Kalau daripada sebelah Johor Bahru, kita ramai penduduk dan rakyat dari sini yang sama ada belajar ataupun bekerja di sana. Daripada Johor pula, kita bergantung kepada ramai juga pelanggan dan juga penduduk Singapura yang datang ke sini untuk membeli barang. Kuasa ekonomi mereka membantu perniagaan kita di sini, sementara kuasa beli yang dibawa balik oleh pekerja kita daripada Singapura itu juga ada kesan membantu ekonomi setempat di sini. Apabila kerajaan Barisan Nasional mengenakan tol bagi keluar masuk, dia tidak kira ambil jalan mana, lalu EDL atau tidak, keluar masuk saja CIQ, maknanya itu bukan cukai lebuh raya, itu cukai ke atas rakyat kepada rakyat yang masuk Singapura. Kalau tak nak bagi masuk Singapura, gamlah, ambil pasport, jangan bagi masuk Singapura. Jangan gunakan alasan kononnya ini adalah untuk pampasan tol dan lain-lain, sedangkan niat sebenar kerajaan ialah untuk mengutip
cukai dan juga pendapatan yang baru, yang lebih banyak daripada rakyat yang keluar masuk Singapura ini, kerana mereka tahu penduduk di Johor Bahru ini tidak ada pilihan lain kecuali membayar untuk keluar masuk, kerana di situlah mereka belajar ataupun bekerja. Ini sifat Barisan Nasional yang keji. Serupa juga kalau kita tengok dasar-dasar mereka apabila dia nak tarik subsidi, apabila mereka nak kurangkan perbelanjaan, dia selalunya akan tarik ataupun sasarkan kepada barang atau perkhidmatan yang rakyat tidak boleh naik. Contohnya gula. Banyak-banyak benda lain yang dia boleh potong perbelanjaan bercuti Perdana Menteri dan isteri contohnya lebih mudah. Sekarang Perdana Menteri dan isteri tengah bercuti dekat pelbagai bandar di Eropah. Biarlah kita kasih dia rehat sikit sebab kita sibuk dengan Selangor. Kalau potong yang itu, lagi mudah untuk memotong perbelanjaan. Potong belanja kapal terbang Perdana Menteri puluh-puluh juta tiap-tiap tahun, dia tak potong. Dia potong yang paling mudah sekali, iaitu gula. Kerana dia tahu gula ini semua orang kena pakai, semua rakyat kena pakai, tidak ada pilihan. Menaikkan harga gula dengan memotong subsidi gula, maknanya selain daripada kerajaan jimat subsidi yang dibayar, ia juga menguntungkan Syed Mokhtar Al-Bukhari yang kroni besar mereka kerana dia monopoli gula. Serupa juga dalam banyak-banyak cukai dia nak perkenalkan untuk tambah pendapatan, dia perkenalkan cukai GST. Banyak lagi cukai lain yang dia boleh perkenalkan. Dia boleh perkenalkan cukai untuk orang kaya. Siapa berpendapatan 2 juta setahun kena bayar cukai lain. Di negara lain ada. Dia tak buat cukai itu. Sebab kalau dia buat cukai itu, kroni dia banyak yang kena. Dia buat cukai GST, iaitu setiap pembelian barangan perkhidmatan oleh rakyat kebanyakan ini semua kena bayar cukai, kerana itu cara yang paling senang dan rakyat tidak boleh mengelak. Serupa juga dia nak kutip cukai tambahan, dia tengok banyak-banyak benda yang rakyat tak boleh mengelak, dia tengok kereta, maka dia kenakan cukai paling mahal atas kereta. Hanya di negara ini cukai 100% dikenakan atas beli kereta. Negara lain tak ada tau, hanya di Malaysia. Cuma budak-budak tadi tak tahulah, dia duduk kat JB je, dia tak pergi tempat lain. Dia pakai motor. Jadi saya nak kupasan saya itu daripada dua tadi. Yang pertama ialah bagaimana keseluruhan tindakan untuk menaikkan tol DCIQ ini yang kononnya sebagai kutipan tol EDL ini tidak lebih daripada skim cepat kaya UMNO Barisan Nasional untuk menguntungkan kawan-kawan mereka dengan mensasarkan pada orang yang memang tak boleh lari. Takkan dia nak berenang kau pergi Singapura. Kalau dia tak nak bayar tol itu, dia tak ada pilihan lain, memang dia kena bayar juga. Jadi sebab itu kalau kita nak senaraikan semua kesalahan UMNO Barisan Nasional dan tindakan-tindakan yang mereka buat, memang tak cukup buku, tebal buku. Cuma yang kita kena ingat bahawa kalau kita tidak tukar kerajaan di Putrajaya, baik ialah kita cuba dalam pilihan raya lepas, kita akan cuba lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Kita kena tukar kerana ini bukan soal kita tak suka kepada beberapa orang, bukan soal kita tak suka kepada Rosmah atau Najib atau sesiapa. Soalnya dasar ekonomi UMNO Barisan Nasional itu telah begitu lama bertapa, yang telah disalahgunakan sekian lama untuk menekan rakyat. Pimpinan UMNO Barisan Nasional tengok rakyat, dia tak kesian. Dia nampak cukai mana lagi aku nak ambil, betul dekat mana lagi aku nak pasang. Jadi sebab itu, walaupun kawan-kawan di Johor Bahru merasakan mungkin sukar untuk kita lawan dan berdebat dengan isu begini, kita tidak ada pilihan lain kecuali kita mesti terus lawan dan kita sampaikan maklumat ini kepada orang ramai. Saya yakin dan percaya kalau tol ini tidak dikurangkan atau dikembalikan pada kadar yang baik, saya rasa lebih banyak kursi-kursi DUN dan Parlimen di Johor Bahru insya-Allah akan bertukar tangan dalam pilihan raya umumnya. Terima kasih banyak-banyak.
Saya harap budak-budak kaki pukul tadi dah balik. Kalau tidak saya terus mesti kena pukul lepas. Terima kasih YB Rafizi Rafiq. Dan ucapan dia telah mensentuh tentang dasar kerajaan pusat Barisan Nasional yang dalam beberapa tahun ini menumbuhkan bukan saja lebuh diswastakan, tetapi juga hospital, sekolah, universiti, apa-apa infrastruktur semua telah diswastakan, dan semua cirinya ada satu corak dengan melaksanakan taksar ini membebaskan rakyat dan menagihkan keuntungan kepada kroni-kroni mereka. Dan kedua, apa taksar yang dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional, mereka akan meletakkan bayaran kepada golongan yang tidak ada pilihan raya. So there's no choice for everybody. Semua orang akan dikenakan bayaran seperti dalam kes ini, kenaikan tol di CIQ Johor Bahru. Semua orang yang bekerja atau belajar di Singapura, mereka terpaksa bayar. Dan selain itu, seperti cukai GST, subsidi gula, kereta dan sebagainya. Sebab itu kita boleh nampak hanya kita tukar kerajaan, kita boleh selamat daripada perasaan ini. Dan sebab itu kita nak menjemput Adi Pena Encik Sivakumar. Dia adalah pengerusi Johor Indian Business Association. Dia akan cuba memberi pandangan dalam impak-impak yang akan berlaku terhadap iaitu perniagaan di Johor Bahru, dan kita mempersilakan. Terima kasih YB. YB, para hadirin yang dihormati, salam sejahtera, dan also para panelis. Tadi YB Rafizi ada cakap tentang beberapa perkara polisi, tapi YB dah lupa PM Najib dia naikkan gula sebab dia dia bimbang, worried about the Malaysian diabetes. So we must appreciate him. Ladies and gentlemen, my topic is focused on business, so it's not much on the politics of the issue. Now, when the CIQ opened its project and opened the fabric somewhere in 2012, I still remember at the same time the focus and attention was on Iskandar Malaysia. Now, Iskandar Malaysia at that time had invested a lot of money, but they couldn't really take off in 2012. This CIQ actually helped bring in the investment from across the causeway. That means mainly from Singaporeans and the foreigners who have got businesses in Singapore. Now, this is a fact. For example, SP Satya in its 2012 report mentioned that 60% of its industrial properties were taken up by Singaporeans. Now, similarly with UEM, if you look at UEM's Medina, I think, yes, UEM's Medina, 80% of Impian East Ledang Putri Harbour, 80% of the properties, including the retail outlets, were fetched up by the Singaporeans and foreigners through Singapore. So, EDL actually allowed the shifting of Singapore business to Johor.
and Iskandar benefited. So, of course, the idea of a free toll was also part of it for relocating, and cost of operation was becoming more expensive in Singapore. Malaysia was very attractive. There are three reasons why Johor was still attractive for Singaporeans. Number one, low cost of labor. We are very thankful Malaysia is bringing in foreigners every day to keep our locals poor. It's true. Orang-orang Malaysia ni murah sebab orang-orang asing telah ganti tempat kerja kami. So the most impact is also in Singapore. I'm sorry, in Malaysia, in Johor. Number two, of course, land. Land was still cheap compared to Singapore, but no more. It has gone so high now. And of course, the currency exchange between Malaysia and Singapore helped a lot of investment to come to Singapore. Now, we made the atmosphere conducive for investors from Singapore and other foreigners to come and invest in Johor. We attracted. Now, imagine now, with the current situation, they are also going to raise the goods vehicle permit, it's already raised, from 10 to 40 ringgit per month. That is 300%. So the whole idea was transportation was supposed to be easy because from the north it goes to the EDL straight to the north-south highway, straight all the way. Now we make it difficult. We increase the EDL tolls. Now there's going to be VEP. It's going to be more difficult. So the question in front of all of us today is still Johor a feasible place for foreigners to come and invest? Will Iskandar face difficulty in securing more investment? What about all the properties that has already launched? Several condos, several apartments, several other business premises, retail outlets, properties. Now think about it. They can go to Batam, they can go to Indonesia. Better choice. So are we going to drive away the investments? Will Johor suffer? Now, the second point I would like to raise is, when the toll took place recently in July, what was the effect on the local businesses and Singapore businesses? Channel News Asia interviewed a couple of businesses in Woodlands. They said 40%, 20 to 40% of the businesses have been affected. Let's take Johor Bahru. There were interviews made at some of the boutiques, car wash. The car wash are complaining they lost 40%. The eateries have lost about 20%. Boutiques have lost about 40%. And you can easily see our entertainment outlets at night. The mobility between Singapore and Johor has dropped. Nowadays, there's no major jam here. So, the toll has indeed affected the businesses in Johor Bahru. And if more toll is going to be imposed, there may be a serious repercussion on the businesses and locals will tend to suffer. Right. Besides that, what is the benefit for the local people? Okay, leave the business people. Orang berniagaan, orang berniaga, apa? Dia boleh bayar ini tol. They can go to Singapore. What about the ordinary people? Those who got relatives, friends across the border. What about them? Can they afford to every time go to see their relatives or friends to pay 16, 50, and then the bus which is going to now take you is going to charge, put it on the consumer. The lorry transport is going to put on the businesses. Everything is going to go up soon. So who's the real person or the people? The people are the persons who are going to be very badly burdened by this load. So what did the government do in return? Look at Singapore. We blame Singapore. But Singapore has been fair. When they charged the toll, the VEP, they gave 10 days free.
Even now, they maintain. Even though they increase to 35, they still give you 10 days free. So all those who are genuinely traveling from Johor to Singapore, still you get 10 days free per year. Some incentive has been given. The good news is public holiday, Singapore public holiday, your weekends still free. You can go. Only till 2 AM you come back, never mind. Did Malaysia offer anything to the locals? Why? Everything is money, but there's no concession. So what about the poor people, the middle income? This is where we must, as Rakyat Johor, regardless of politics, we must make our stand. Some concession leverage must be given to the Johorians and to the people. We have a right to all this. Then, those days we used to enjoy walking across. Why don't they allow us to freely walk across and go take a bus from Singapore? What's wrong? Why should they force all of us to pay and pay and pay? Now, these are some of the things that has happened, and it is time we people, Rakyat, we have to voice out, because end of the day, today it is 1650. How about if they raise it to 30 or 40 in the near future? They keep on raising. Then the number of mobility between Johor and Singapore will drop very drastically. So with that, I don't have really much to say. Maybe there's a question and answer. I must say that apart from the business, YB Tek Seng, Tanjung Piai MP himself has mentioned, dia sendiri kata 5% pelancongan telah jatuh. 5% of tourism has dropped already. It can be even more. So with that, thank you, ladies and gentlemen. Terima kasih Mr. Siva yang banyak sentuh tentang impak-impak yang berlaku pada ekonomi di Johor akibat pelaksanaan dasar ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A. Dan setiap orang yang datang mengemukakan soalan, sila memperkenalkan diri dan diingatkan bahwa masa telah dihadkan 3 minit dan semua orang datang please straightforward to the question, bukan datang memberi ceramah dijemput